Hari ini, mari kita meluangkan masa untuk mempelajari firman Tuhan dengan khotbah bertajuk Iman yang Mengatasi Ujian. Pada zaman dinasti Joseon, ada dua orang berpergian untuk menjual barang. Kedua-dua saudagar ini mempunyai personaliti yang sedikit berbeza. Seorang selalu mengeluh, manakala seorang lagi sentiasa optimistik. Orang optimistik yang saya katakan tidak bermaksud bahawa dia selalu santai dan tidak dapat melakukan sesuatu dengan betul. Tetapi orang yang tidak sering mengeluh atau merungut apabila dia menghadapi sesuatu situasi. Kerana personaliti kedua-dua mereka berbeza, nampaknya mereka saling melengkapi satu sama lain dengan baik. Pada suatu hari yang panas terik, mereka terpaksa mendaki sebuah bukit yang sangat tinggi. Jika ada kereta pada masa itu, mereka bolehlah memandu. Tetapi kerana tiada kereta, mereka terpaksa mendaki bukit. Saudagar yang suka mengadu itu berkata, "Aduhai, aku dah bermandi peluh kerana cuaca panas ini. Adakah kita betul-betul perlu berjalan di atas bukit yang curam ini?" Dia mengadu tentang pergi ke kampung di seberang bukit. Namun, orang yang sentiasa optimistik itu tidak melihat seperti itu. Apakah yang kamu cakap? Dalam cuaca musim panas ini, saudagar manakah yang akan mendaki bukit ini untuk menjual barang di kampung itu? Kerana tiada saudagar yang akan datang, kita pasti akan habis menjual semua barang yang kita bawa pada hari ini jika kita pergi. Cuaca ini sebenarnya berkat untuk kita, bukan? Kedua-dua mereka sentiasa mempunyai pandangan yang berbeza seperti itu. Seorang sentiasa memikirkan kesakitan dan kesusahan yang akan datang, manakala seorang lagi sentiasa memikirkan anugerah dan ganjaran yang akan datang sesudah mengharungi kesukaran. Saya beritahu Anda tentang dua orang saudagar ini pada hari ini, kerana semua ahli keluarga Sion yang dikasihi juga menghadapi ujian dan kesukaran dalam jalan iman. Mengenai ini, Yesus telah memberi kita firman-Nya. Sesiapa yang ingin mengikuti Yesus, apakah yang harus mereka pikul? Orang yang tidak mengikut Yesus, nampaknya tidak mengapa jika mereka tidak memikul salib. Namun, mereka pasti akan menghadapi salib dalam kehidupan mereka. Apabila kita diberikan pelbagai jenis salib, jika kita berkata, "Aku terseksa menderita dan kesakitan kerana salib ini," dan menambah unsur-unsur rungutan pada situasi itu, maka kita akan gagal. Namun, orang yang memikirkan anugerah dan berkat yang datang sesudah penderitaan dan bekerja keras tidak berkata seperti itu. Mereka sentiasa bersenyum dan berfikir, apakah yang akan berlaku nanti? Syurga sedang menunggu kita. Tuhan telah berjanji bahawa Dia akan menjadikan kita imamat yang rajani di syurga. Dia berkata, "Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Bayangkanlah, Tuhan menantikan hari kepulangan anak-anaknya di syurga dan sedang menyediakan tempat untuk mereka. Di bumi ini yang kita hidup sebagai pengembara untuk seketika, apakah perbezaannya sama ada kita tinggal di bilik bujang atau rumah besar? Ini semua hanyalah tempat yang kita lalui buat sementara waktu. Antara orang yang mempercayai Tuhan, ada orang yang hidup seperti pengembara, dan ada orang hidup seperti perantau. Pengembara yang akan meninggalkan tempat tinggal esok tidak mempedulikan sama ada selimut itu adalah nipis, hiasan itu mewah, atau kertas dinding itu cantik atau buruk. Ini kerana mereka akan pergi esok.
Namun, perantau tidak. Jika seseorang menganggap bumi ini sebagai rumah dan tempat kediaman mereka yang kekal, maka semuanya akan menjadi puncak aduan. Rumah orang itu lebih baik daripada rumahku. Kedudukan orang itu lebih baik daripada kedudukanku. Kerana mereka sentiasa membanding, mereka tidak dapat berjaya dalam perkara fizikal ataupun dalam iman. Jadi, kita harus mempunyai iman yang optimistik. Bukankah fajar datang dan pagi menyingsing setelah malam berlalu? Selepas musim sejuk berlalu, bukankah musim bunga yang hangat kembali? Melihat bunga forsythia, bunga sakura, dan bunga-bunga musim bunga mekar di mana-mana, kita berfikir, wah, salji turun beberapa hari yang lalu, tapi musim bunga sudah tiba lagi. Kalian, tiada apa-apa dalam kehidupan kita adalah kekal. Kehidupan kita di bumi ini ada had. Jadi tidak kekal dan tidak lama. Orang yang menganggap kehidupan mereka di bumi ini sebagai kehidupan pengembara sama sekali tidak akan merungut. Tidak perlu merungut kerana kertas dinding itu lusuh. Esok pagi, selepas hanya satu malam tidur, dia perlu meninggalkan rumah itu. Tempat itu bukanlah tempat yang akan kekal didiaminya, bukan? Mereka yang mengadu dan merungut hanya memikirkan kesusahan di depan. Adakah aku perlu menghadapi kesukaran ini sekali lagi? Saudagar yang optimistik itu tidak berfikir seperti itu. Jika aku berjaya mendaki bukit yang semua orang rasa susah ini, sudah tentu orang di kampung itu akan membeli semua produk aku. Kalian, jika kita mendaki bukit dengan fikiran sebegitu, bukit itu pasti bukanlah bukit yang sukar. Hari ini, mari kita simpankan perkara ini dalam hati. Pada zaman gereja awal, apakah jenis iman para rasul untuk mereka mengatasi cabaran dalam kehidupan? Walaupun Rasul Paulus menerima 5 kali 40 kurang 1 pukulan, dia percaya bahawa dia akan diberikan mahkota kehidupan. Jadi, kita tidak boleh hanya membaca contoh baik orang kudus gereja awal yang bersungguh-sungguh berlari ke arah malamat. Tetapi kita harus faham secara mendalam bahawa mereka sebenarnya menjalani kehidupan seperti itu dan harus bersungguh-sungguh untuk ikut jejak mereka. Mari kita lihat buku Roma bab 8 ayat 5. Orang yang hidup menurut daging menganggap bumi ini sebagai tempat kediaman yang kekal. Mereka tidak melihat kehidupan mereka di bumi ini dari perspektif yang sama seperti pengembara yang disebut dalam Alkitab. Mari kita lihat buku Roma bab 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sekarang, kita sedang diajar untuk menjalani kehidupan rohani. Namun, kadangkala orang yang menjalani kehidupan rohani bertindak, melihat, mentafsir, dan memerhatikan semua keadaan sekeliling secara fizikal. Jadi, kemusnahan mereka pasti akan datang. Mari kita lihat ayat 5 lagi. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah apa? Maut. Akibatnya, orang yang menempuh jalan itu tidak akan meninggalkan apa-apa selain daripada kematian. Kerana keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah bagaimana? Perbuatan ini menjadikan kita musuh Tuhan. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Tuhan kerana ia tidak takluk kepada hukum Tuhan. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Ada perkataan hilang di depan berkenan, yaitu pasti tidak.
orang seperti itu pasti tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Tuhan diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Sama ada ahli biasa atau kaki tangan pastoral yang bekerja di barisan depan, di depan kita pasti ada bukit, halangan, dan faktor yang menyukarkan. Apabila terdapat cabaran seperti itu, kita tidak boleh mengeluh bilakah akan sampai ke sana. Sebaliknya, kita harus fikirkan masa depan gemilang yang menunggu kita. Sesetengah orang berjalan dengan gembira, mengharapkan harta surga di hujung perjalanan. Sesetengah orang pula hanya memikirkan penderitaan sekarang dan mengeluh, susahlah, aku akan mati. Akhirnya, orang yang jenis kedua itu akan berputus asa tanpa mencapai ke puncak. Mustahil mereka dapat mencapai ke puncak. Bayangkanlah ada harta yang bernilai tinggi di atas sana. Siapa tidak mahu naik ke sana? Malah, orang yang hampir tidak dapat berjalan seperti biasa pun akan terbang ke atas. Apakah kuasa yang dapat membuatkan kita terbang? Bukankah harapan surga yang diberikan oleh Ibu Surgawi? Kita sepatutnya menempuh jalan Injil sambil memandang kemuliaan itu. Tetapi kita berfikir, aduhai, aku pasti berpeluh banyak semasa mendaki bukit itu dalam cuaca panas pada hari ini. Kalau kita berfikir, di seberang bukit itu ada ramai orang sedang menantikan baptisan, maka langkah itu pasti tidak sukar. Mari kita lihat ayat 13. Bab 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Tuhan adalah anak Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Tuhan. Oleh roh itu, kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita, apakah yang harus kita derita bersama-sama? Penderitaan adalah sesuatu yang perlu dialami oleh sesiapa yang mengikuti kehidupan Kristus. Menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini, bagaimana, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tuhan ingin kita beriman seperti ini. Daripada melihat kesusahan yang di depan dan berfikir, adakah aku perlu menyelesaikan perkara ini lagi? Bagaimana aku dapat memikul beban yang berat ini? Kita harus berfikir, dengan memikul beban berat ini dan membersihkan jalan, ramai orang pun dapat menempuh jalan ini. Kemudian, kita akan dapat benar-benar memahami bahwa penderitaan kita sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Orang kudus gereja awal menjalankan kerja penginjilan dengan iman dan pemikiran seperti itu. Paulus disebat dengan 40+1 pukulan, dipukul dengan tongkat, dilempari dengan batu, dan sehari semalam di tengah laut. Meskipun dalam keadaan yang bahaya, tiada apa-apa pun yang dapat menghalang dia untuk menginjil. Ini kerana apakah yang dia fikirkan? Dia menempuh jalan iman sambil mengharapkan kemuliaan masa depan. Kita semua berasa bangga kerana beriman. Namun dalam situasi yang memerlukan iman, kita bertanya pula kepada sendiri, bagaimanakah aku dapat menempuh jalan itu lagi, walaupun ada banyak harta yang menantikan kita di penghujung jalan? Kita hendaklah selalu berfikir, antara dua jenis orang tadi,
Apakah ciri-ciri yang harus kita miliki untuk memenuhi misi penginjilan yang diamanahkan kepada kita? Jadi, orang yang gagal ialah orang yang hanya memikirkan kesusahan di depan mata, mudah berputus asa terhadap kesulitan yang kecil dalam apa jua yang dilakukan. Namun, orang yang berjaya ialah orang yang sentiasa memikirkan kemuliaan yang akan datang selepas kepayahan dan usaha. Saya berharap bahawa semua ahli keluarga Sion tidak akan menghadap Tuhan sebagai orang yang gagal, tetapi akan menjadi orang yang dapat berdiri dengan bangga di depan Tuhan sebagai pemenang, sama ada dalam penginjilan atau apa-apapun. Mari kita lihat secara ringkas tentang perkara ini dalam sejarah Rasul Paulus. Mari kita lihat buku 2 Korintus bab 11 ayat 22. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerit lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Dalam kehidupan Rasul Paulus, kadangkala dia kesejukan tanpa pakaian dan kadangkala ditolak oleh orang lain apabila dia menginjil setiap hari. Namun, dia tetap memberitakan firman kehidupan Tuhan. Ini kerana jika mereka menerima firman kehidupan, dosa mereka akan diampuni. Bukan neraka tetapi syurga yang kekal akan diberikan kepada mereka. Kebahagiaan untuk memberikan syurga kepada setiap orang dianggap sebagai harta besar buat Paulus. Di dapur, istri kaki tangan pastoral menyediakan makanan yang lazat setiap hari Sabat dan sentiasa bersedia untuk ahli. Saya tahu bahawa ini memerlukan usaha yang besar. Apabila cuaca panas, susah untuk berdiri di tepi dapur. Namun, pada hujung semua usaha ini, ahli-ahli keluarga syurgawi kita yang hilang akan kembali ke pangkuan bapa dan ibu. Dengan kepercayaan bahawa pada hari apabila kerja penginjilan selesai di bumi, kita akan diubah menjadi rupa Tuhan yang mulia dan kembali ke rumah syurgawi kita, kaki tangan pastoral, dan istri mereka bekerja keras, masing-masing mendaki bukit dan gunung tinggi mereka sendiri. Kerana berkat yang dijanjikan oleh Tuhan pada penghujung pendakian itu, Paulus menahan 5 kali, 40 tolak 1 pukulan, kesejukan, keterlanjangan, serta kelaparan, dan tetap menginjil. Apa yang dikatakannya akhirnya? Sekarang, aku sudah melakukan apa yang perlu aku lakukan. Aku sudah menyelesaikan tugas dan perananku di bumi ini. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Inilah apa yang dijanjikan Tuhan. Saya melihatnya dan telah bersungguh-sungguh berlari ke arah itu. Betapa berkuasanya Tuhan. Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya. Air di atas cakrawala
dan air di bawah cakrawala, serta segala isinya. Namun, masih ada banyak bidang dan aspek yang belum ditemui oleh sains. Benar-benar mendalam dan misteri. Tuhan yang telah melakukan mukjizat seperti itu memanggil hati manusia untuk kembali kepadanya. Ini ialah tugas yang sangat mudah daripada sudut pandangan Tuhan. Namun, daripada sudut pandangan kita, kita mendapati tugas ini sukar dan mencabar. Semua ahli Sion harus menantikan masa depan yang gemilang yang diberikan oleh Tuhan. Janganlah berfikir, bagaimanakah aku dapat mengatasi gunung ini dan hanya fokus pada kesakitan buat masa ini. Kita harus sentiasa fokus pada kemuliaan dan berkat yang akan datang sebagai hasil sesudah mengatasinya. Sama seperti Paulus, Petrus, dan semua orang kudus gereja awal. Dalam buku Ibrani bab 11 tertulis bahawa dunia tidak layak bagi iman mereka. Iman mereka tidak tertumpu semata-mata pada kesulitan yang dihadapi. Dalam kehidupan seharian, mereka sentiasa mengharapkan berkat dan kemuliaan yang akan diterima sesudah mereka melintasi gunung itu dan janji Tuhan yang lebih berharga daripada berlian. Ada tertulis bahawa Tuhan sentiasa bergembira dengan orang seperti itu. Inilah jalan iman yang menggembirakan bapa dan ibu. Sekarang juga, ada ramai ahli bersungguh-sungguh menempuh jalan ini. Namun, kita semua haruslah dilahirkan semula untuk beriman positif. Buku Ibrani bab 11. Mari kita lihat ayat 6. Tetapi tanpa iman, bagaimana? Tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Tuhan, ia harus percaya bahawa Tuhan ada dan bahawa Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kerana iman, maka Nuh dengan petunjuk Tuhan tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan kerana iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jika kita diberitahu pada zaman ini, inilah sebuah bahtera demi keselamatanmu, apakah yang akan kita lakukan? Adakah kita akan mulai membina dengan segera dan berkata, Amin. Kita harus berkata dalam iman, Amin, dan teruskan tidak kira apa kesukaran yang timbul. Namun, jika situasi Nuh yang kita baca diberikan kepada kita sebagai perintah, perbezaan akan menjadi sangat besar. Mungkin akan ada banyak ahli menganggap sukar. Boleh timbul fikiran yang cemas seperti, bagaimanakah aku dapat melakukan semua itu? Begitulah fikiran 10 orang pengintai itu. Bagaimanakah kita dapat menawan kubu Yeriko yang tidak dapat ditembusi di depan dengan tentera Israel yang tidak berpengalaman? Mereka menganggap itu adalah mustahil menurut apa yang mereka lihat. Mereka telah melupakan semua janji Tuhan. Tuhan telah menjanjikan kita syurga. Janganlah kita menjadi orang yang hanya melihat kesusahan di hadapan dan mengelak segala-galanya. Di sebalik tugas itu, ada janji bapa dan ibu. Bapa dan ibu membantu kita dalam semua perkara. Tuhan telah berjanji akan menolong kita sampai akhir zaman. Adakah Tuhan akan mengelak kita? Walaupun hanya melihat apa yang tertulis tentang Nuh dalam buku Ibrani bab 11, kita dapat melihat bahawa jika orang pada zaman Nuh diberitahu, binalah sebuah bahtera, pasti tiada sesiapa pun akan patuh dengan mudah. Kerana tiada seorang pun yang beriman seperti Nuh. Bukankah Tuhan membuat permintaan itu khas kepada Nuh? Teruskan baca bab 11 ayat 24. Kerana iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak puteri Firaun. Kerana ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Tuhan daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Musa membeli untuk dianiaya buat sementara kerana dia tahu bahawa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madu.
Karena dia percaya bahwa Tuhan pasti akan memberi umatnya tanah itu, dia lebih suka dan gembira untuk menderita dengan mereka daripada menikmati kesenangan buat sementara secara berdosa dalam keluarga diraja di Mesir. Ayat 26, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangnya ia arahkan kepada apa? Kepada upah. Kita harus memegang harapan bahwa sebalik sahaja kita mendaki bukit itu, akan ada berkat yang tidak terhingga dan harta yang tidak dapat digambarkan terbentang di depan kita. Kita harus menjadi orang yang dapat menjalankan misi penginjilan dengan iman, yang dapat melihat hal-hal seperti itu dengan lebih awal. Tidak ada Injil yang dapat menyelamatkan dunia kecuali Injil kita. Oleh itu, siapakah yang harus melakukan kerja ini? Kitalah yang harus melakukannya. Kita tidak perlu mengeluh atas kerja yang harus kita lakukan dan tidak perlu berasa takut dengan berfikir bagaimanakah kita dapat mencapai. Apabila Anda menerima kebenaran, mungkin hanya terdapat 1 atau 2 orang yang menempuh jalan itu. Namun, tidak lama kemudian, lebih ramai orang menempuh jalan itu. Tuhanlah yang menghantar mereka. Tugas-tugas yang diamanahkan kepada kita hari ini mungkin kelihatan seperti bukit yang sedikit curam dibandingkan dengan tugas orang lain di dunia. Walaupun mereka mendaki bukit mereka, mereka tidak memperoleh apa-apa pun. Namun, apakah yang akan berlaku apabila kita melintasi bukit kita? Dunia yang telah disediakan oleh Tuhan tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Kesenangan di sana akan adalah kekal buat selama-lamanya. Dunia seperti itu telah dijanjikan kepada kita, bukan? Selama 40 tahun perjalanan di padang gurun, mengapakah semua 600,000 orang lelaki Israel yang bersungut-sungut dengan 10 orang pengintai dibinasakan pada akhirnya? Ini kerana mereka telah melupakan janji Tuhan tentang Kanaan. Marilah kita ingat. Ibu selalu berkata, bukankah kita ada harapan syurga? Syurga sedang menantikan kita, bukan? Setiap kali ibu memberi firman ini diukir dalam lubuk hati saya. Apabila kita memikirkan syurga, perkara di bumi ini bukanlah apa-apa. Masa berlalu juga, walaupun Anda lebih banyak makan atau makan sedikit. Teruskan melihat firman yang diberikan dalam buku Ibrani bab 11. Bab 11 ayat 32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang kerana iman telah melakukan kerajaan-kerajaan, mengamal kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentera asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mahu menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini, bagaimana? Tidak layak bagi mereka. Dari manakah iman mereka datang? Sekiranya mereka hanya melihat dunia ini, iman sejenis itu tidak akan ditemui dalam mereka. Mereka beriman seperti itu kerana mereka melihat harta syurga yang Tuhan sediakan di seberang bukit. Walaupun laluan ke atas memang curam, itu sama sekali tidak sukar atau menakutkan. Kerana kita ada harapan di sana. Walau apapun yang kita temui,
daripada menempuh jalan iman dengan asyik mengeluh seperti saudagar yang merungut tadi. Marilah kita mendaki bukit itu seolah-olah itu bukanlah apa-apa, dengan sentiasa memandang kemuliaan yang disediakan oleh Tuhan. Semua yang Anda lakukan adalah benar-benar diberkati. Anda sedang menyelamatkan dunia dan mengubah kegelapan menjadi terang. Mereka yang melakukan kerja yang hebat dan penting tidak perlu merungut. Sudah tentu akan ada bukit, batu sandungan, dan halangan dalam perjalanan. Daripada menjadi orang yang asyik merungut setiap kali kita menghadapi situasi seperti itu, marilah kita bersungguh-sungguh berpegang pada janji bahawa Bapa dan Ibu akan membenarkan kita untuk kekal memerintah di dunia mulia yang tidak ada lagi kematian, perkabungan, atau kesakitan sebagai Raja sesudah kita menanggung semua perkara itu. Jadi, marilah kita menjadikan tahun ini tahun yang hebat apabila semua Sion dapat membawa berita yang menggembirakan penyelesaian Injil kepada Ibu Syurgawi Yerusalem baru. Kita ialah anak Tuhan pada zaman Roh Kudus. Kita sedang menerima cahaya Roh Kudus yang 7 kali lebih kuat daripada kedatangannya yang pertama. Bahkan orang yang hanya menerima 1/7 kurnia dan kuasa Roh Kudus pun beriman begitu besar sehingga dunia tidak layak bagi mereka. Bagaimanakah jika mereka berkata kepada kita, Anda telah menerima begitu banyak berkat, tapi mengapakah fikiran Anda begitu cetek dan sempit? Kita tidak boleh diberitahu seperti itu, bukan? Kesakitan adalah sementara, tetapi setiap kali kita memikirkan dunia yang akan datang, kita berasa sangat gembira dan teruja. Dengan iman seperti itu, saya berharap bahawa kita akan menjadi anak Sion yang cemerlang, yang benar-benar dapat menggembirakan Bapa dan membanggakan Ibu. Dengan ini, saya tamatkan khutbah. Sekian, terima kasih.